مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد InsyaAllah kita tengok surah Al-Balad. Yang mana surah ini kita sama sikit dengan surah awal dulu. Yang mana surah Al-Balad ini maksudnya surah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan beberapa makhluk dia. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala balad dengan masuk negeri lah, negeri ataupun bandar. Jadi surah ini digelar sebagai surah Al-Balad. Jadi surah ini banyak ayat-ayat yang Allah Taala buat bersumpah di pangkal ayat. Pada pertemuan yang lepas kita sudah faham Bismillahirrahmanirrahim ayat tambah la uqsimu bihadzal balad, yang mana la di situ dipanggil la ziyadah. Dalam kaedah bahasa Arab, la ziyadah ini la tambahan, tidak ada apa-apa maksud dan makna, dia hanya daripada sudut bacaan. Jadi la di situ la ziyadah, la tambahan. Kena faham lah. La yang ditambah di sini dengan maksud tidak ada makna lah. Dan jadi la di situ ziyadah nafas sahaja tidak ada makna. Dan ada setengah ulama kata la di situ la tafkilah. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Jadi Allah Taala buat bersumpah dengan negeri Al-Mekah. Dan kerana apa dia Allah bersumpah dengan negeri Mekah? Kerana ada kelebihan atas negeri Mekah di atas negeri-negeri lain. Negeri-negeri lain tak ada apa yang ada di negeri Mekah. Jadi sebab itu Mekah ni istimewanya antaranya dipanggil tanah haram. Dan Mekah dipanggil tanah haram disebab mulianya dipanggil haram. Maksudnya haram buat segala perkara yang salah di Mekah. Dia ada perbatasan lah. Kalau kita pergi umrah, dia akan tunjuklah perbatasan di tanah haram, tanah halal dengan tanah haram. Pernah pergi tak tempat perbatasan? Dia ada macam ni gerbang ke kan? Dia ada ujung-ujung sana kan? Situ berlaku perbalahan dulu di antara tanah haram dengan tanah halal. Sama ada depan sikit, belakang sikit. Yang tu dia punya pasal. Cumanya kita orang Jawa ini, kita suruh kepada mereka lah yang meletakkan di mana. Jadi tanah haram ni termasuk haram kita melakukan perkara-perkara salah di sana. Dan Mekah ni dipanggil negara yang aman, aman sentosa dan aman daripada serangan-serangan dah. Maksudnya bila tidak pergi Mekah tidak boleh berlaku pembunuhan. Dan tak boleh, kita nak bunuh orang tak boleh. Sebab itulah Mekah dipanggil negeri yang aman. Sebab itulah di Mekah, walaupun orang cuba nak pergi serang Mekah, ada je negara-negara luar cuba nak serang Mekah, tapi dia ditangkis terlebih awal. Jadi negara Mekah dipanggil negara yang aman. Jadi sebab itu Ustaz penambahan dulu, kalau satu orang dia pergi, dia kena ganggu iblis, syaitan, jin ke apa benda kan. Sebenarnya sepatutnya tidak ada lah, sebab Mekah ini dipanggil negara aman. Tapi kalau berlaku juga ketika duduk di hotel, tiba-tiba duduk semayang, ada nampak lembaga besar macam tu. Dan itu asalnya di Mekah ni negara aman, tidak berlaku benda pelik-pelik. Tapi mungkin benda tu masalah diri kita sendiri, bukan dikaitkan dengan Mekah. Tapi Mekah ni dipanggil negara yang aman lah. Maka negara ni tak boleh berlaku pembunuhan. Sehingga disebut bahawa jangan dan baitan masa batalitas, Mekah dipanggil tempat berulang alik segala manusia. Dan tiap-tiap hari manusia pergi ke Mekah, ulang alik lah. Dan kita kena tanya niat tak pergi ke Mekah. Walaupun tak boleh pergi ke Mekah lagi, siapa yang tak dapat haji lagi, niat dulu. Dan niat ni pun dapat pahala, barulah pelaksanaan. Kadang-kadang Allah Ta'ala akan beri sesuatu bergantung dengan niat kita. Sebab tu kita nak sesuatu, paling kurang tanam niat dulu. Aku nak benda ni, aku nak benda ni. Contohnya mudah, kita nak beli kereta contohnya lah. Aku minat sangat kereta baru keluar ni, minat sangat. Tanam niat dulu, pada tak ada duit, buka-buka dalam kocek tengah hapuk saja. Biar lagi hapuk rokok. Walaupun kita tak apa, tanam niat dulu. Jadi Allah Ta'ala jadikan Mekah ni lebih dia dijadi negeri kiblat. Sehingga kalau kita semayang tak menghadap ke arah negeri Mekah,
Kaabah menyebabkan solat kita tidak sah. Dan solat menghadap kita termasuk syarat di dalam sembahyang. Sampai tahap itu sekali. Jadi di Mekah tak boleh kita berlaku pembunuhan, sama ada bunuh manusia, sama ada bunuh binatang. Dan lebihnya Mekah kerana adanya di Kaabah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Atas Kaabah di sini, contoh ni Kaabah. Ni Kaabah, sesuatu ni tak. Atas tu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat malaikat tawaf. Seperti mana malaikat tawaf, seperti itulah manusia duk tawaf hari. Kerana apa? Ketika pada sejarah Nabi Adam AS, ketika dalam syurga, dia tak pernah tengok para malaikat, beribu-ribu malaikat duduk tawaf di Baitul Ma'mur. Sudah faham Baitul Ma'mur tempat tawaf malaikat. Maka ketika Nabi Adam dia keluar daripada syurga ke dunia, jadi Nabi Adam rindu nak tengok balik tawaf di Baitul Ma'mur. Maka Allah syariatkan tawaf di Kaabah. Maka hari ini boleh tengok kembali Kaabah macam mana kita tawaf lawan arah jam, begitulah mereka ada tawaf di Baitul Ma'mur. Itu lebih Mekah. Allah Rabbina. Dan arah kiblatnya dia kira macam mana? 7 lapisan langit ke atas dan 7 lapisan bumi ke bawah. Itu dipanggil semua arah kiblat. Maka kalau naik ke atas depan, kalau kita duduk atas, Kaabah duduk bawah, tak perlulah takbir. Bawah ni, tak perlu. Hanya memandang arah sejajar. Kalau Kaabah di sini, maka straight ke atas tu, maka pandang di sini saja. Tak perlu kita sondor ke bawah macam tu, tak perlu. Kalau kita duduk dalam tanah, kita jenis orang offshore ataupun jenis gali-gali lah, cari gali, gali emas ke apa kan. Berapa mahal cari emas dah pula kita. Gali emas bawah tanah, pula semaya dalam tanah ni, dalam bawah bumi ni macam mana? Adakah Kaabah duduk di atas kita takbir legak ke atas? Tak perlu. Hanya sejajar sahaja. Itu maksudnya Allah Rabbi. Dan lebihnya Mekah kerana di Mekah itu adanya makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim apa dia? Iaitu tempat Nabi Ibrahim pijak. Itu lebih. Jadi kata ulama sunat kita semaya dekat makam Nabi Ibrahim kerana Rasulullah SAW suka semaya dekat situ. Dulu kita pernah bahas Abu Jahal yang paling pijak kepala Nabi ketika solat bila di dekat makam Nabi Ibrahim itu kelebihan Mekah sehingga Allah Ta'ala bersumpah la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri yang bernama Mekah ni. Kerana apa? Kerana terdapat kelebihan cukup luar biasa di antara negeri-negeri lain. Ayat kedua, wa anta hillu bihadzal balad, sedang engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini sentiasa ditindas. Sedangkan engkau, hai Muhammad, tinggal di negeri ini sentiasa ditindas. Wa anta hillu. Hillu ni maksudnya halal. Halalnya hillu. Maksudnya apa dia? Wahai Muhammad, engkau itu, kalau ikut bahasa Arab yang betul, hillu halal dengan ini negeri. Orang lain haram buat perkara yang ditegur, tapi Nabi Muhammad halal buat di tanah haram. Itu sebaliknya. Di mana? Maksudnya orang lain tak boleh bunuh, tak boleh buat perkara yang salah di Mekah. Adapun Nabi Muhammad boleh. Ini keistimewaan hanya khusus kepada Nabi. Banyak sebenarnya istimewanya Nabi ni. Ada pada Nabi, tak ada pada orang lain. Contohnya Nabi boleh kahwin lebih daripada 4. Nabi boleh kahwin lebih daripada 4, tapi umat Nabi Muhammad dia tak boleh lebih daripada 4. Ada sahabat Nabi sebelum tu ayat Quran suruh kahwin hanya setakat 4. Ada sahabat kahwin lebih daripada 4. Bila turun ayat Quran, Nabi pun perintah pada sahabat, kamu pilihlah mana-mana isteri kamu yang kamu suka, hanya pilih 4 saja, jangan kamu cerai. Apabila dah 2 ayat, sebelum 2 ayat boleh saja. Ni. Sebab itulah ayat Quran ni turun beransur-ansur. Tu. Maksudnya nak beritahu kita lebihnya Nabi ni. Nabi ada kesemuanya tapi tak ada umat lain. Sebab tu orang Arab-Daulis Yahudi dia tak suka Nabi Muhammad, dia tuduh Nabi Muhammad ni kuat nafsu lah, suka berzina macam-macam. Sebab tu perempuan dia ramai. Ini tuduhan yang jahat kepada Nabi. Sedangkan orang yang tidak belajar, dia tak tahu, hanya tusuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau dia kahwin bukan disebab nafsu,
disebab perintah Allah Subhanahu Taala. Isteri Nabi dalam duduk ramai-ramai, anak dara berapa orang? Seorang saja, Siti Aisyah. Yang lain semua janda. Ni kalau betul dah Nabi nak betul perempuan, dah tentu Nabi semua cari yang fikir-fikir yang dara-dara semua. Betul. Tapi kenapa Nabi kahwin ni juga? Kerana ikut perintah Allah Subhanahu Taala. Ni sebab itulah orang jahat dituduh macam-macam kepada Nabi kan. Jadi contohnya, apa yang benda yang halal pada Nabi tapi haram kepada orang lain berada di Mekah. Contoh berlaku pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 pembukaan kota Mekah kan. Ketika mana Rasulullah SAW dapat takluk kota Mekah, ketika Nabi nak tanggal topi besi ni, datang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Ibnu Khattab ni, dia ni pernah berimam berada di Madinah dulu, tapi dia sudah murtad. Dia sudah murtad ya Rasulullah. Lepas tu bila berlaku pembukaan kota Mekah, dia takut dia dibunuh, dia pun lari ke Mekah. Kerana Mekah negeri aman, haram pembunuhan, tidak boleh dibunuh dan sebagainya. Dia pun lari-lari, sampai di lampu Kaabah, dia pun pegang lampu Kaabah dengan harapan dia selamatlah duduk di Mekah ni. Pasal orang lain tak boleh bunuh dia, tapi dia lupa Nabi boleh bunuh benda yang diharamkan oleh Allah. Benda yang orang lain tak boleh, tapi Nabi boleh. Bila begitu, kerana apa dia perlu dibunuh orang ni? Kerana satu, dia murtad. Yang kedua, dia pasang tukar-tukar penyanyi dan duk menyanyi sambil duk hina Islam. Ibnu Khattab ni. Dan kemudian Nabi pun pada kelapa bunga ketekah, dan Nabi pun suruh sahabat Nabi SAW Abdullah bin Zubair pergi bunuh orang ni sambil duk pegang kelapa Kaabah. Apa orang tu dibunuh atas perintah Nabi SAW. Ni nak cerita apa dia? Ayat kedua, wa anta hillu bihadzal balad, adapun kami yang Muhammad halal negeri ini bagi kamu. Orang lain haram tapi kamu halal. Hal ini istimewa pada Nabi. Ayat yang ketiga, wa ma bihi waladan. Dan sedangkan wahai Muhammad tinggal demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan. Maksudnya Allah Ta'ala buat bersumpah, dan aku bersumpah dengan yang beranak dan mereka yang beranakkan. Maksudnya apa ni? Makna walid tu maksudnya kena kepada Nabi Adam dan anak cucu Nabi Adam manusia. Jadi Tuhan bersumpah dengan negeri Mekah dan bersumpah juga dengan Adam. Adam siapa? Bapa saudara keturunan manusia lah. Dan Allah bersumpah dengan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sesungguhnya telah kami Allah menjadikan demi manusia pada merasai susah. Itu maknanya asal. Wa walidin laqad khalaqnal insana fi laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah jadi manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran, yakni jasmani dan rohani. Allah kan. Siapa baca ayat ni, dia faham betul-betul ayat nombor 4 ni, dan bila mari susah dalam hidup dia, dia tak akan rasa lemah, dia tak akan rasa kecewa, dia tak akan rasa sedih. Pasal apa dia? Allah sendiri kata, sesungguhnya kami jadi nama jenis manusia ni. Kami memang buat manusia ni satu jenis padanya ni merasai susah kata Allah Ta'ala. Kalau rasa susah dalam hidup ni, baca ayat ni. Bagi susah dalam hidup, baca ayat ni. Memang Allah Ta'ala buat jenis manusia memang pesen ni, pesen jenis akan terima susah. Ni besar mana ni? Kita tak boleh anggap kita tak mau susah. Kita nak lari daripada kesusahan, susah tetap akan datang kepada kita. Pasal apa dia? Allah dah kata, manusia ni, jenis dia ni memang akan sentiasa di dalam kesusahan. Allah memang buat jenis manusia ni memang sentiasa di dalam kesusahan. Tak mau susah, akan susah juga. Contohnya, nak belajar tafsir ni, susah susah juga. Tak mau susah lah, nak datang kuliah tapi susah juga tak faham. Itu susah, asal susah. Memang Allah tak ada buat susah manusia. Kena faham betul-betul, memang Allah Ta'ala buat bangsa manusia ni memang dalam keadaan susah.
Tak kira sama ada susah sedikit ataupun susah banyak. Tengok kepada iman kita lah, kuat ataupun tak kuat. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, macam tu iman kita. Lalu iman kita Allah Ta'ala uji bergantung berdasarkan iman kita. Allah Ta'ala tak akan uji kalau kita tak mampu. Kalau Allah Ta'ala uji itu dengan masuk kita mampu lah, iman kita mampu kuat. Ada orang diuji dengan bisnes rugi 2 juta, bankrupt, dan pasal imannya mampu. Ada setengah orang diuji dengan kematian anak, pasal iman dia mampu. Kalau dia tak mampu, Allah Ta'ala tak uji. Dan Allah ini maha adil, kata Allah. Ini sifat asli manusia. Memang Allah buat jenis manusia akan berasa susah. Ingat situ dulu. Dan sebab itulah bila datang susah macam mana pun dalam kehidupan kita, kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula bila kita sakit baru nak sebut Allah, Allah, Allah. Bila dah miskin baru nak sebut Allah, Allah, Allah. Tapi bila dah sihat, ya Allah, ya Allah. Bila dah kaya, hurra, hurri. Tapi bila dah sakit baru Allah, sikit-sikit Allah. Padahal kena gigit semut je. Sakit macam masuk ICU ni. Lepas tu orang pergi ziarah, buat manja-manja lagi. Allah sakitnya macam ni dah. Duk bergerak depan Allah, Allah dah sakit. Tapi bila waktu solat tak semayang. Ini tak jadi. Yang kita mahukan apa dia? Yang kita mahukan ketika sunat kita ingat Allah, ketika susah pun kita ingat Allah. Ketika sihat ingat Allah, ketika sakit pun ingat Allah SWT. Sentiasa menjadi hamba Allah SWT. Jadi susah macam mana dia hidup pun, jangan lupa kita ada Tuhan. Saya suka kaitkan dengan isu zaman sekarang. Zaman sekarang ramai orang pendek. Allah, beras tak ada, macam mana ni? Allah, beras tak ada, bagi sebut Allah. Kalau beras ada, lupa. Kalau beras ada, jati, tajmahan, dan itu yang saya sebut dia. Bila beras tak ada, Allah, panjang pula. Nak beritahu apa? Biasanya kita ni, bila dipuji zikir, anggap macam Tuhan ni tak ada. Itu banyak berlaku. Ada orang kata kita akan menghadapi krisis makanan tahun 2024 kata begitu kan. Macam mana ni? Duk main panik ni. Duk main panik, duk main takut. Dia panik takut tu macam tak ada Tuhan. Ingat, walaupun apa yang berlaku dalam hidup kita, Allah yang kontrol semua. Allah yang menentukan. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak redha, tak akan jadi benda tu. Allah Ta'ala maha pemberi rezeki. Dan kita buat dajjal macam mana pun, kalau Allah nak beri rezeki, Allah tak beri rezeki kat kita. Cuma kena kuatkan iman kita, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Mari aku ujian, mari aku ingat jumpa kan. Ada setengah tu sampai tak ingat Tuhan ni. Pasal takut, pasal COVID sangat ni, akhirnya dia buat perkaranya bukan-bukan. Jadi apa yang pun berlaku, COVID ke apa benda tu, ingat Allah Ta'ala. Kita tak ada Tuhan kan. Allah Ta'ala sentiasa akan menolongkan beriman ni. Demam teruk macam mana pun, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-Nabi dulu, kalau kita baca sejarah, banyak Nabi-Nabi ni susah diuji. Inna asyadal bala'in in akan dia. Orang paling teruk kena balik ialah para Nabi, para Rasul. Tak percaya dia orang ni. Dia kekasih Allah, rapat dengan Allah, tapi dia orang yang paling teruk diuji. Pasal iman dia kuat. Dan kemudian setelah biasa summal awliya, lepas awliya summal ulama, lepas ulama summal amsal tu amsal ubdunas wa ala hasbidin, dan mengikut keteguhan iman kita masing-masing. Maksudnya kita diuji berdasarkan iman kita. Jadi jalan keluar daripada ujian kesusahan hidup apa dia? As-sabr, sabar. Sabar ni daripada 3 huruf. Sabar. Sabar ni maksudnya tahan. Sebab tu orang yang tahan uji ialah orang yang memiliki sifat sabar, baru dia dapat keluar daripada ujian tersebut. Sabar ni contohnya seperti ada orang ni ahli KWI, dia tahan kentut. Siapa biru muka dia, sabar tu. Ada maksudnya sabar, maksudnya tahan.
Kasih juga. Kau bingung kau ni. Tak apa, lepas je, tak ada masalah, lepas je. Kita kan sama-sama senang, sama-sama susah kan. Kau pergi barasa dan menghormati lah. Tak apalah kan. Tapi biasanya buat tak tahu sajalah. Faham-faham sajalah. Dia kalau ada bawang tu faham saja. Maksudnya orang tu sopan lah tu kan. Orang tu sopan. Maka bila datang susah, ingat ayat tadi. Laqad khalal insana fi kabad. Ingat Allah Ta'ala bila baca ayat ni, Allah memang buat jadi manusia ni dalam keadaan kesusahan. Bila kita ingat balik benda ni, Allah tak ada uji macam-macam Allah. Kami manusia memang begitu, Allah tak ada buat. Maka kita tak akan salah kepada orang lain, tak salah pada diri sendiri. Kita reda dengan ketentuan daripada Allah SWT. Sebab itu kita orang beriman, kita kena reda apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Kena terima. Allah tak ada uji kita kematian anak, kena terima. Allah uji kita bankrupt bisnes, kena terima. Itu sifat orang beriman. Dan orang tidak beriman, dia tak terima takdir. Dia tak boleh terima takdir pokok dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bisnes dalam perniagaan dia meroyak, dia meratap, sedih, menangis, tak berhenti-berhenti. Dan sahabat kaum lain ripuk paling ini. Ini akan sifat yang tidak beriman ini. Dan jadi sifat susah yang ada pada diri kita, kena ingat, dia adalah sifat alami yang ada pada diri kita. Contoh yang mudah, ulama buat contoh. Masa kita ada dalam perut, susah kita nak makan ketika kita duduk dalam janin. Dan kita tak boleh makan dengan mulut masa dalam perut. Kita makan melalui tali pusat. Susahnya nak makan ketika dalam janin. Dan kemudian lepas kita lahir, susah pula. Ibu bapa kita duk bedung, kita selalu takut sejuk. Tu susah pula ketika nak menyusu. Ketika nak isap susu, tiba-tiba susu tak keluar. Susah pula ketika nak tumbuh gigi. Anak saya lebih kurang tak apa setahun ni, duk main gatal gigi ni. Orang ni, ambillah jari pok ni, letak dan orang punya lah. Pasal sampai gatal gigi, susahnya ketika nak keluar gigi ni. Tak boleh tahu. Lepas tu naik peringkat dewasa yang lagi pula, susah pula nak kena berkhitan jari pula. Nak kasih potong pula. Tu. Lepas tu pula, bila dah besar peringkat, besar sikit, mari pula sakit macam-macam. Demam semua, demam covid macam-macam pula. Lepas tu ketika nak hadir kuliah kerja beli, susah pula. Pada kadang belajar kena maru untuk guru pula. Kena maru dekat Ustaz Amin pula kan. Susah lah tu. Masa belajar tu susah. Lepas tu pula peringkat dewasa, nak kahwin. Bila dah kahwin, dapat seorang, susah pula kahwin. Tak kena tangguh itu nampak Zohir Banting. Itu kalau kahwin seorang. Kalau kahwin dua orang lagi susah. Kahwin tiga lagi susah. Susah cari sendiri. Susah cari sendiri. Kalau perempuan tak apa, berat kita beli. Lepas tu pula naik peringkat, bila dah kahwin lama kan. Bila dah kahwin lama dapat anak, susah pula nak jaga anak. Betul? Anak duduk menangis itu. Lepas tu pula susah pula kita jadi satu kerja pula jadi kuliah lah. Susah pula dia ikut cakap orang. Kalau istilah kerja rajak dia panggil GD. GD ni ikut suruh. GD maksud dia ikut suruh. Boleh kerja sana, ikut suruh apa orang kata kerja. Cabut buku. Pergi heret dulu. Itu GD. Kecuali pegawai atas lah, dia ada pegawai dia lah. Itu contohnya. Lepas tu susah pula kita sebagai rakyat yang makin ni. Nak cari beras tak ada, tapi pemimpin atas beras bertimbul kat rumah dia. Ini susah juga kita rakyat mana. Lepas tu pula kita nak beli rumah, susah pula beli rumah. Paksa tanggung dulu dan sebagainya. Jadi itulah, kita ingat orang kaya ni senang. Susah menjadi orang kaya. Kita rasa senang, tapi sebenarnya dalam senang tu ada susah. Susah dekat mana? Contohnya, banyak benda yang dia nak kena bela. Satu, dia bela kucing. Kucing dia berpekor kat rumah. Kucing pula yang lain, kucing Parsi, kucing Syria, kucing Putera Perdana pun ada. Kucing Putera Perdana paling mahal. Lepas tu naik peringkat dewasa, peringkat umur bila dah tua, susah tua pula. Sakit lutut, sakit urat,
Tadi pinggang tengok tak boleh duduk nama mengantuk. Tak ada nak pun. Pasal apa dia susah? Susah juga. Pagi tua mengantuk. Jadi susah lah, tak kuat pun tak kuat dah. Tu. Dia nak bilang satu-satu ni banyak sangat susah dalam hidup ni. Jadi bila kita faham dalam ayat ni, Allah memang buat kita ni alami memang dalam keadaan susah. Contohnya mudah, bila kita mati pula, kita pula menyusahkan orang lain pula. Nak usung kita ke jenazah, lepas tu masuk dia lahap, susah lagi menghadapi soal muka nakir. Lepas tu susah lagi menghadapi yaumal mahsyar. Lepas tu susah lagi menghadapi titian sirat. Susah lagi menghadapi orang panggil timbangan amal. Lepas tu susah berhujung kita ke mana? Sama ada syurga ataupun neraka. Itu lah. Tapi kalau kita ditakdir masuk ke dalam neraka, itu susah lagi berat. Tapi kalau kita dimasuk dalam syurga, maka jadi segala kesusahan itu terhenti di sini. Ni Allah. Jadi kesimpulan di sini nak beritahu kepada kita ni memang kita ni susah di sisi Allah. Jadi ingat betul-betul, walaupun Allah Ta'ala buat kita dalam keadaan susah, di sebalik kesusahan itu banyak kebaikan yang Allah berikan kita. Kita kena ingat situ. Walaupun Allah uji macam-macam, ingat di sebalik ujian itu banyak faedah kebaikan yang kita akan dapat daripada ujian. Dia faham kan? Ni Allah Rabbilah. Maka bila kita susah banyak ni, insya-Allah tempat kita di mana? Di dalam syurga akhirat esok. Amin insya-Allah. Kita kena kata apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bersyukur kerana kita boleh sampai ke tahap Allah masukkan kita ke dalam syurga. Bagi orang beriman ni, dia duduk atas dunia ni, hati terasa tenang. Duk gelisah saat lagu. Duk fikir macam mana aku akhirat esok, selamat ke aku, ahli syurga ke, ahli neraka ke aku. Duk main susah juga perasaan ni. Tapi Allah Ta'ala balas balik perasaan tu. Akhirat esok orang mukmin, Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Maka hilang segala kesusahan apa yang kita alami selama ini. Dan kesusahan itu menjadi kenang-kenangan sahaja. Duk cakap dalam syurga lah pula. Ingat masuk susah nak kita tahu. Duk cerita macam dalam syurga duk cerita kenangan saja. Allah Rabbilah. Itu ayat. Dan ayat last pada hari ini insya-Allah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Asluhu annahu. Asalnya baca annahu, bukan. Tapi ulama sebut an la yaqdiru alaihi ahad. Apa dia? Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kuat kuasa yang ada padanya, dan mereka bahawa tidak ada siapa pun yang mendapat mengatasi kuat kuasanya dan menyeksakannya. Ni siapa ni? Ayat ni asalnya Allah Ta'ala nak tuju pada satu orang di Mekah ni. Pada masa tu satu orang di Mekah namanya Abu Asud. Nama Abu Asud ni, dia ni sombong. Sombong apa? Dia sombong, dia angkat diri dia kaku. Ni pasal apa dia rasa sombong? Pasal dia rasa diri dia kuat. Biasanya orang sombong ni rasa dia kuat macam Yahudi lah. Dia duduk rasa diri dia kuat, boleh duduk hantam Palestin suka hati. Tiba-tiba Al-Qasam hantar roket, habis dia orang. Sombongnya dia orang. Pasal apa rasa kuat? Orang sombong kerana dia rasa kuat. Ayat ni asalnya diturunkan terhadap kisah ada satu orang di Mekah namanya Abu Asud. Abu Asud ni dia terkenal dengan orang kuat, orang takut. Dan dia terkenal dengan orang gagah, dengan orang kuat. Sampai satu tahap sombong dia tu, dia duduk di atas belulan. Okey, dia letak belulan, dia duduk dua kaki atas belulan. Dia pun panggil orang, siapa boleh heret belulan supaya kaki aku teralih. Kalau kaki aku teralih, kalau boleh heret, aku pergi buah. Dia nak tunjuk dia sombong. Mari sampai 10 orang tarik belulan tu. Dan dia duduk situ lah. Tak bergerak dua kaki dia tu, duduk situ sampai terkoyak belulan. Anak katanya dia hebatnya dia dah. Dia duduk Mekah gitu, dia juga. Sebab tu Allah Ta'ala batu ayat ni nak beri pengajaran yang kuat buat manusia yang rasa hebat atas dunia.
Kita jadi pemimpin, kita jadi siapa-siapa ikutlah. Kita ada kuasa, ingat, jangan duk sombong sangat ni kuasa kita. Dan Allah turun dah ayat ni kepada Abu Asyid. Dia duk rasa megah dan sebagainya. Dan jangan duk rasa sombong dengan kelebihan yang Allah tak lebih. Sedangkan kelebihan tu semua yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kalau tu hakak lori, tak boleh hakak lori. Bukan lori mainan, lori betul. Dia tak boleh hakak lori tu. Jangan duk rasa bangga tu sombong sangat. Pasal kekuatan Allah beri dekat kita. Kalau Allah cabut balik, tiba-tiba kena seterumah, hilang. Sebab tu tak boleh sombong tu. Kerana apa dia? Kerana Abu Asyid ni dia rasa dia lebih kuat, gagah tu, sedangkan gagah tu Tuhan bagi dekat dia dan segala-galanya pun Allah tak ada bagi dekat kita. Jadi kita jangan lupa kekuatan, kepandaian, kecerdikan, kehebatan, harta apa semua Allah yang beri. Jangan dijadikan apa yang kita milik tu menyebab kita sombong dengan manusia lain. Jangan. Jadi pengajaran ayat ni ni Allah Rabbi tu. Pasal apa? Kebanyakannya orang sombong ni Allah tak ada bayar cash pada. Kalau umat dulu, kalau buat derhaka, Allah bayar cash. Betul? Kalau umat Nabi Muhammad, kalau buat dosa kemaksiat, Allah Ta'ala tangguh dulu. Pasal kasihnya pada Nabi Muhammad. Tetapi umat Nabi Muhammad boleh disegerakan juga bala. Satu jenis bala, itu bala kesombongan. Biasanya orang sombong ni Allah bayar cash dulu. Jepun dia kata dia hebat buat bangunan teknologi kan. Bila berlaku gempa bumi, tsunami, dia negara dia selamat. Bila gempa bumi dia jadi macam itu, macam model-model. Macam apa? Macam agak-agak. Bila berlaku gempa bumi, bangunan jadi macam agak-agak. Tak utuh lah dengan maknanya. Main gempa bumi sekali habis betul lah. Dia kata apa dia? Benteng dia buat ni, badan ini dapat menghakis, dapat menahan daripada tsunami. Mana tsunami habis. Sombongnya nak aman kepada Allah. Ni sebab tu jangan duk sombong sangat dalam hidup ni. Sombong ni Allah tak ada bayar cash. Jangan Allah Rabbi ni. InsyaAllah setakat tu dulu kita pada hari ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Yang puluh ahlakullah dan baca Allah ta'ala besok setakat. InsyaAllah InsyaAllah hari ni saja Ustaz terpaksa menjawab. InsyaAllah kita akan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana warfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.